Nama sebenar beliau ialah Pandak Limo bin Macang Lela Tok Mahmud. Datuk Maharaja Lela juga merupakan seorang penghulu di Pasir Salak dan juga merupakan seorang pembesar belapan di negeri Perak. Beliau juga memegang gelaran orang kaya-kaya Maharaja Tun Jana Putra. Datuk Maharaja Lela berketurunan Dain Selili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Pengetahuan agama dan ketinggian kepribadiannya menyebabkan beliau dilantik sebagai Mufti Perak dan dianugerahkan gelaran Datuk Maharaja Lela Tan Lela dengan kuasa yang boleh memancung tanpa bertanya. Gerakan penentangan terhadap British bermula setelah berlakunya Perjanjian Pangkor yang tidak adil dan berat sebelah. Gerakan penentangan ini turut disertai oleh ramai golongan bangsawan dan rakyat jelata. Antara yang sama-sama berjuang dengan beliau ialah orang kaya-kaya Seri Agar Diraja atau lebih dikenali sebagai Datuk Sagur. Selain itu, Ngah Kandin, Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim juga turut terlibat. Namun demikian, ada juga di kalangan pembesar Melayu dan penduduk Pasir Salak yang menjadi tali barut British dengan membocor rancangan pemberontakan tersebut. Antara sebab berlakunya penentangan ialah sikap British yang mengambil hak mengutip cukai. Pada 24 Julai 1875, J.W.W. Bush memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan takhta jika enggan menandatangani pengisytiharan tersebut. Bush membakar rumah Raja Ngah, orang besar Perak, kerana meneruskan kutipan cukai timah di Bidur. Selain daripada itu, British juga mencabar ketuanan Melayu. Kemarahan Sultan dan pembesar Perak memuncak pada 2 Oktober 1875. Sultan Abdullah didesak menandatangani pengisytiharan penyerahan kuasa kepada British. Kuasa mentadbir negeri diserah kepada Residen. Residen berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan cukai dan melantik penghulu. British juga memperkenalkan cukai baru. Bush bertindak sesuka hati dengan memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi, perahu atap, senjata dan bayaran permit untuk membalak. Setiap isi rumah dikehendaki membayar $2 sebagai cukai kelamin. British juga mencabuli adat resam. Bush dibenci oleh Sultan dan pembesar-pembesar Perak apabila beliau mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu. Bush sengaja menimbulkan permusuhan apabila menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya. Rentetan daripada peristiwa itu, sebanyak 7 kali mesyuarat sulit telah diadakan oleh Sultan Abdullah Muhammad Shah dengan orang-orang besarnya bagi membincangkan perihal pembunuhan J.W.W. Bush yang diadakan dari bulan Mac hingga September 1875. J.W.W. Bush dibunuh ketika sedang mandi di atas rakit berdekatan perahunya. Bush ketika itu baru balik dari lawatannya di Pasir Salak untuk melihat kerja-kerja menampal poster pengisytiharan Inggeris mengambil alih pungutan cukai dan bercadang untuk bermalam dalam perahu sebelum pulang ke Bandar Baru pada keesokan hari. Pandak indut telah diarahkan oleh Datuk Maharaja Lela merejam lembing ke arah tempat Bush mandi. Rejaman tersebut menyebabkan Bush jatuh ke dalam sungai. Bush yang masih bernyawa berenang ke darat meminta pertolongan. Pada ketika itu, si puntung menerpa dan menetak kepala Bush dengan parang panjangnya. Mayat Bush ditemui pada petang keesokan harinya. Kematian Bush telah menyebabkan Inggeris berang dan melancarkan perang besar-besaran terhadap orang-orang Melayu Perak dengan tujuan untuk menangkap pembunuh J.W.W. Bush. Pasukan polis, tentera dan tentera laut Inggeris di bawah pimpinan Kapten Speedy telah mengepung perairan Perak. Rumah-rumah orang Melayu yang disyaki telah dibakar. Askar-askar Inggeris terus mara di sepanjang Sungai Perak dan membunuh tanpa belas kasihan. Walaupun kekurangan senjata dan taktik peperangan, orang-orang Melayu Perak masih mampu melawan serangan Inggeris seperti yang berlaku di Kota Lama. Peperangan ini telah berlarutan sehingga tahun 1876 dan berakhir
setelah semua yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan J.W.W. Bush ditangkap dan dibicarakan. Pada tahun 1877, Datuk Maharajalela, Datuk Sagur, Pandak Indut dan Seputum dihukum gantung sampai mati di Matang, Perak. Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Cycles di Lautan Hindi. Raja Ismail pula dibuang negeri ke Johor. British kononnya tegas menghapus kebangkitan di Perak untuk menunjukkan keangkuhannya sebagai kuasa penjajah. Namun demikian, Datuk Maharajalela tetap menjadi simbol kebangkitan kepahlawanan orang-orang Melayu di Perak khususnya. Apa pendapat anda? Sila berikan komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di dalam episod yang akan datang.